Salam sejahtera, terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Ini jadi kepada Ismail Sabri Yaakob hari ini. Akhirnya Ismail Sabri Yaakob bersuara selepas beberapa hari terkait dengan kes rasuah dan penggubahan uang haram. Sebelum ini beliau menjadi saksi, tetapi sekarang menurut SPRM beliau adalah suspek. Jadi untuk membuktikan beliau tidak bersalah, mungkin patut dan tepatlah Ismail Sabri Yaakob telah datang menghadiri temu duga atau siasatan oleh SPRM di pejabat SPRM hari ini. Ini komen Ismail Sabri selepas beberapa hari mendiamkan diri yang dikatakan sakit itu. Ismail Sabri menyatakan bahwa beliau akan beri kerjasama hingga siasatan selesai. Wow, ini memang hebat dan bagus. Satu semangat yang terpuji, tindakan yang terpuji daripada Ismail Sabri Yaakob. Sebelum kita teruskan, siapa yang ada penyakit kencing manis, gout, dan tinggi darah? Senang ramai daripada penonton channel ini yang ada masalah gout, tinggi darah, dan kencing manis. Saya ingin kongsikan kepada Anda produk yang baik untuk membantu menyembuhkan Anda daripada penyakit kencing manis, tinggi darah, dan gout. Sekarang ini murah harganya dan testimoni daripada ramai orang yang sudah membeli dan menggunakannya sangatlah positif. Ramai yang dibantu sehat dan mereka kata boleh membantu persiapan untuk menjelang raya nanti. Takut-takut pula masa raya karena gout pula kan. Oke, jadi sediakan payung sebelum hujan. Beli selagi harganya masih murah. Baiklah, kata Ismail Sabri Yaakob, beliau sedia dan akan beri kerjasama hingga siasatan selesai terkait dengan kes penemuan 170 juta ringgit jongkong emas dan timbunan barangan kemas. Berdepan siasatan SPRM, bekas Perdana Menteri Ismail Sabri Yaakob menyatakan komitmen untuk terus memberikan kerjasama kepada pihak berkuasa sehingga siasatan selesai. Hari ini saya telah hadir ke Ibu Pejabat SPRM untuk memberi keterangan. Saya akan terus memberikan kerjasama kepada pihak berkuasa sehingga siasatan selesai, katanya dalam kenyataan media hari ini. Kenyataan itu dikeluarkan selepas dia memberikan keterangan bagi membantu siasatan kes rasuah dan penggubahan wang haram yang dikaitkan dengannya. Malaysia kini pada pagi tadi melaporkan Ismail Sabri yang juga ahli Parlimen Beras tiba di Ibu Pejabat SPRM di Ibu Pejabat Putrajaya pada jam 9.45 pagi. Difahamkan proses siasatan terhadap Ismail Sabri Yaakob berjalan lebih 4 jam dan tamat pada jam 3 petang. Ismail Sabri dijangka hadir sekali lagi memberikan keterangan esok. Rakaman percakapan Ismail Sabri sepatutnya diambil pada 7 Mac lepas, namun ditangguhkan ke hari ini atas faktor kesihatan. Sebelum itu, Perdana Menteri ke-9 itu dikejarkan ke sebuah pusat perubatan swasta selepas rebah di rumahnya pada 21 Februari lepas. Pada 3 Mac, Ketua Pesuruhjaya SPRM Azam Baki dilaporkan berkata, Ismail Sabri adalah suspek bagi siasatan kes rasuah serta penggubahan wang haram susulan penemuan wang tunai kira-kira 170 juta ringgit di dalam sebuah safe house dalam satu serbuan. Wang tunai itu dalam pelbagai mata wang antarabangsa antaranya baht, rial, pound sterling, won, euro, franc Swiss dan yuan, manakala 15 kg jongkong emas tulin yang turut disita dianggarkan bernilai hampir 7 juta ringgit. SPRM juga dilaporkan menyita 13 akaun membabitkan nilai lebih 2 juta ringgit bagi membantu siasatan kes berkenaan. Fokus siasatan tertumpu kepada perbelanjaan dan perolehan dana bagi tujuan promosi serta publicity program keluarga Malaysia semasa pentadbiran Ismail Sabri Yaakob. Sekian untuk kali ini, jangan lupa tinggalkan komen Anda. Salam sejahtera, terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Ini bukti terkini yang diperoleh berkait dengan kes Ismail Sabri Yaakob. Sejauh mana kesehatan beliau masih jadi tanda tanya. Tapi SPRM menyatakan bahwa ini adalah bukti yang terkini yang sudah dikutip. Kes Ismail Sabri Yaakob kini 36 sudah dirakam keterangan. SPRM tunggu dokumen bank. Wah, ini terbaiklah punya kerja SPRM kan.
SPRM sedang ke arah yang positif. Maksudnya, mereka bekerja dengan begitu progresif, dinamik, dan sangat agresif. Tanpa menunggu-nunggu, sudah 36 saksi direkam keterangan. Maknanya tiada penangguh-nangguhan, semuanya berjalan lancar, ada progres, dan ada link yang mereka jumpa. Adakah ini masalah besar untuk Ismail Sabri Yaakob? Entahlah. Sebelum itu, saya kongsikan kepada Anda, obat gout, tinggi darah, dan kencing manis, siapa yang ada masalah itu, tekan bag produk ini. Harganya murah sekarang, dan lebih baik, lebih daripada itu, kualitinya hebat. Sudah ramai yang coba makan, dan sudah ada penyembuhan. Dan lebih menarik lagi, harganya sekarang murah, tidak lama lagi akan naik semula. Cepat beli untuk persediaan raya nanti, harganya murah. Kes Ismail Sabri 36 sudah direkam keterangan, kata SPRM, dan yang terkini, bukti terkini akan diperoleh tak lama lagi, yaitu dokumen bank. Wah, apa agak-agaknya dokumen yang akan diperoleh daripada bank itu? Agak-agaknya dengan perolehan dokumen bank itu, agak-agak apa yang akan dapat diperoleh? Apa agak-agaknya kan? Dokumen itu. Kalau tiada guna, mesti tidak akan dicari. Tapi dengan adanya dokumen itu, dirasakan akan ada pendedahan yang lebih mengejutkan kita. Pendedahan dan juga maklumat baru yang akan membawa kepada laluan siasatan yang lebih mendalam. Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM sudah merekodkan keterangan 36 individu dalam siasatan terhadap kes rasuah dan penggubahan wang haram yang dikaitkan dengan Perdana Menteri ke-9 Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob. Menurut sumber, seramai 32 saksi dan 4 bekas pegawai Ismail Sabri yang ditahan sebelum ini sudah direkam percakapan setakat semalam. Sementara itu, seramai 23 saksi baru akan dipanggil dalam masa terdekat ini untuk direkam keterangan. Jadi inilah bukti terkini yang akan diperoleh oleh SPRM, yaitu bukti daripada 23 saksi baru yang akan dipanggil tidak lama lagi. Kita sedang melihat betapa besarnya isu dan kes ini menjalar. Diperhatikan, ia ada proses yang sangat baik. 4 lagi saksi dalam proses rekaman percakapan, katanya kepada Harian Metro. Sumber berkata, berhubung status dokumen bank, permohonan dengan agensi sudah dilakukan dan agensi terbabit masih dalam usaha penyediaan untuk diserahkan kepada SPRM. Jumaat lalu, pegawai penyiasat SPRM menembual seorang doktor bergelar datuk di sebuah hospital di Petaling Jaya dan yang merawat Ismail Sabri Yaakob bagi mengetahui sejauh mana tahap kesihatan ahli parlimen Beraa itu. Ismail Sabri sepatutnya hadir memberi keterangan di Ibu Pejabat SPRM pada Jumaat lalu. Namun beliau tidak hadir kerana dikatakan masih tidak cergas untuk berbuat demikian. Ketua Pesuruhjaya SPRM Tan Sri Azam Baki dilaporkan berkata, proses rakaman percakapan itu ditunda kepada Rabu ini kerana masih diberikan sijil cuti sakit. Pada 10 Februari lalu, Ismail Sabri sudah menghantar maklumat pengisytiharan harta sebelum keterangannya direkodkan pada 19 Februari lalu. Kes disiasat mengikut Akta SPRM 2009 serta Akta Pencegahan Penggubahan Wang Haram, Pencegahan Pembiayaan Keganasan dan Hasil daripada Aktiviti Haram 2001. SPRM dilaporkan menyita wang tunai kira-kira 170 juta ringgit dalam pelbagai mata wang antarabangsa, antaranya baht, rial, pound sterling, won, euro, Swiss franc dan yuan, serta 16 kg jongkong emas yang dianggarkan bernilai 7 juta ringgit. Sekian untuk kali ini, jangan lupa tinggalkan komen Anda.